kasih. Salam negaraku, salam Lambikai. Saya Datuk Kala Bandar. Hari ini 24 hari bulan Mei 2021. Mengadakan satu kenyataan ke atas kematian mendiang Siwabalan anak laki Subramaniam. Di mana kita faham beliau telah meninggal dunia pada 20 hari bulan selepas dibawa ke IPD Gombak. Pukul 11.45 beliau ditahan oleh polis di tempat kerjanya sebagai pengawal keselamatan di Selayang di bawah arahan ASP Mazlan, dan beberapa detektif telah membawa beliau ke IPD Gombak, di mana dalam masa lebih kurang 35 minit 12.25 beliau disahkan oleh bahagian forensik. Mereka mengeluarkan pendaftar kematian mengatakan 12.30 beliau telah meninggal dunia. Maka lebih kurang 35 minit lah, agak-agak lebih kurang. Tetapi Ketua Polis Negeri Selangor pula mengeluarkan kenyataan pada 21 hari bulan kononnya Siwabalan anak laki Subramaniam telah meninggal dunia akibat diserang sakit jantung. Kami menafikan sekeras-keras dia kerana belum keluar postmortem report. Laporan perubatan bedah siasat belum keluar, di mana Dr. Huang, pembantu kepada otopsi, menyatakan kepada saya bahawa hanya 3 bulan lepas tu baru postmortem report akan keluar. Maka tidak sahlah apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Negeri Selangor. Maka kami tidak menuduh terus kepada beliau atau pihak polis, tapi ini adalah fakta di mana kami sebagai NGO, saya sebagai Presiden Lambikai dan saudari Telegeswari, beliau adalah setiausaha daripada Tamilar Munnetra Kalagang MTK, sebuah badan NGO di mana kami dua badan membantu keluarga mangsa. Ini adalah ibu mangsa dan ini adalah gambar saudara mendiang Siwabalan Subramaniam yang telah meninggal dunia. Kita tidak mengatakan polis pukul belasah, kita tidak mengatakan, tapi sesuatu insiden kemungkinan besar buruk telah berlaku di perkarangan bilik siasat tingkat 2 IPD Gombak. Ini kami percaya. Soal yang kami tanyakan sekarang, kebenaran keadilan yang kami mahu ialah di manakah CCTV? Kerajaan telah membelanja berjuta ringgit untuk memasang CCTV di dalam perkarangan mana-mana, badan kerajaan, hospital maupun di balai polis, IPD, IPK. Tetapi apa yang telah terjadi kepada Siwabalan? Bukti, kami nak bukti. Nombor 2, tuduhan kami ialah kami nak Ketua Polis Negeri Selangor memberitahu bahawa dengan jelasnya 11.45 beliau dibawa oleh ASP Mazlan dan detektif. 12.30 dia mati, tetapi keluarga dipanggil hanya pukul 2.54 dan memberitahu satu penipuan besar dibuat mereka, IPD, polis IPD, mengatakan beliau sakit tenat, susah bernafas, tapi beliau telah meninggal dunia ikut forensik. 12.30 dia dah mati. Lebih kurang pukul 3 lah, IPD, pihak polis telefon kepada adik si mati mendiang, Puan Dhanalakshmi, memberitahu abang kau tenat, ada di hospital. Nombor 1. Nombor 2, kenapakah polis tidak mengidentifikan kepada keluarga ini memang mayat Siwabalan? Sampai malam 11.30 kami pun menunggu di luar perkarangan IPD Gombak. Jumpa dengan pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat IO kes ni tak tampil ke hadapan. Kami berjumpa dengan seorang ASP daripada kaum masyarakat India, dia datang, IO tak datang. Nah, jumpa KBSJD, beliau pun tak tampil ke hadapan. Maka susah untuk keluarga. Dari segi peri kemanusiaan, keprihatinan, jika berlaku kematian, kita bukan tuduh polis bunuh, tapi sekiranya apa-apa berlaku, mereka dengan senang panggil keluarga, tunjuk mayat, okey, ini Siwabalan sudah meninggal dunia, report akan dikeluar oleh hospital. Maka ini satu persoalan besar
kami mau satu inquest. Surat ini sekarang dibuat, telah di-email dan di-fax kepada yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin, kerana sekarang masa darurat. Lagipun PKP kita tak boleh bergerak ke Putrajaya. Kita hantar email kepada beliau Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya menyaran, menggesa, mendesak, kerana setiap kali kerap berlakunya kematian di tahanan polis, di penjara, maka mereka harus, Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri kita harus menyaran Peguam Negara dan Badan Kehakiman segera mengadakan inquest. Bawa ASP Mazlan yang mengetuai tangkapan, bawa detektif-detektif ke muka keadilan ke mahkamah. Family nak tahu keadilan, punca kematian. Okey, kalau dikatakanlah dia diserang jantung. Akibat diserang jantung, kenapa? Adakah dia diugut? Dia takut? Maka kemungkinan dia terlakunya heart attack, sakit jantung. Punca mesti ada. Tiba-tiba tidak orang boleh jatuh sakit macam terus meninggal dunia dalam masa 35 minit. Maka hari ini kenyataan media kami bersama keluarga Pengetua Seri Lama ada beberapa soal kepada mana? Mana? Okey, wakil daripada keluarga dia kena bercakap. Dalam 1 jam tu dia orang buat apa? Masa dia orang bawa ke balai semasa Postmortem. Beliau Tan Lechmi. ada apa kecederaan ke pada tubuh badan manusia. Ada sebarang kecederaan lebam atau sebagainya lah. So jadi pihak keluarga tahu ke maksudnya ada sakit jantung sebelum ni? Tak ada. Dia sehat je. Masa dia kerja dekat Penang kan, masa tu kan polis bawa dia. Kalau dia sakit apa-apa, mesti dia duduk rumah kan, MC ke apa. Masa dia polis bawa, dia okey. Tiba-tiba dia bawa. Start pukul 8 pagi, dia security guard. 8 sampai 11, dia duduk kat security guard. Okey je, tak ada apa. Kalau sakit jantung, dia memang tak fit untuk kerja. Macam mana dia boleh pergi kerja, bawa motor lagi dari rumah. Dia selalu pergi kerja 7.30 dia keluar dari rumah. Sampai pukul 11 dia okey je. 11.45 polis bawa dia orang pergi ke balai polis. Dalam 1 jam tu apa berlaku? Punca apa kematian abang saya? Lagipun I nak tahu mengapakah kalau macam kalau abang saya ada warrant ke, warrant ataupun macam kes-kes apa ke, apasal tak pakai jari, gari. Lagipun I nak tahu kalau nak bawa saya punya abang siasat, apasal dia orang tak bawa kereta yang biasa MPV punya, tak bawa kereta polis. Dibawa dengan Dia bawa kereta biasa. Dia angkat abang saya terus MPV pergi kereta balai. biasa. Dia tak bawa kereta polis. Polis pun dia orang tak ada bawa. Biasa Lagipun je I nak pakai tahu baju mengapakah biasa. kalau sebelum ambil siap remind dulu, baru pergi bilik siasat. Abang saya terus dia orang bawa siasat. Asal tak buat remind dulu. Apa-apa kita nak buat, remind dulu, baru boleh pergi bilik siasat. So, itu hari polis kata dengan kita orang, terus dia orang naik atas tingkat 2. Tingkat 2 tu bilik siasat, bukan bilik remind. Lock up tu kat bawah, bukan lock up tu kat atas. Itu yang kita nak Lock up tahu. bawah ke atas actually mana? Dia terus main atas, tiba-tiba dia cakap kita punya abang dah meninggal dekat tangga. semasa polis bawa dia ke balai tu. Lagipun Ada di mana atas polis kata kesalahan. dengan kita orang, naik tangga dia kata pening pengsan. Kalau pening pengsan, tak ada apa rekod Apa CCTV. ada proof ke apa-apa? Tak ada. I tanya kalau abang saya kalau pengsan dekat tingkat, tak ada rekod ke? Dia kata tak ada rekod siasat. Tak ada CC ke? Dekat dalam balai ada CC? Ada ke? Rekod Tak ada? CCTV pun tak ada. Apa sebenarnya jadi di dalam balai? Kita nak tahu sekarang. Dalam 1 jam tu apa jadi? Gimana cik? Nak cakap ke 1 jam je. Lagi satu, abang saya dah meninggal pukul 12. What time? Something. 12.25. Sampai pukul 3, dia orang cakap abang saya serius, critical condition. Kita nak bawa Serang Hospital. Dia orang lagi satu, dia orang cakap saya punya abang
meninggal dekat Flying Hospital. That sedikit pun tipu. Sebab dia mati dekat balai kan. Tengok. Okay, satu soal yang penting ialah mengenai isu ini ya. Kita tahu negara kita ini hal penting. Kita tahu negara kita, payung negara kita ialah yang dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Agong, di mana di bawah naungan beliau ada Suhakam, Badan Peri Kemanusiaan. Tapi sampai hari ini ada beberapa kes telah berlaku di mana kematian sering berlaku. Dan jurucakap daripada Suhakam telah memberitahu kepada media baru-baru ini, lebih kurang 2 minggu dulu, apabila ada seorang lelaki juga meninggal dunia ganabati di IPD yang sama. Kenyataan yang keluarkan oleh Suhakam, jurucakap mengatakan bahawa lebih kurang 700 lokap berfungsi di Malaysia Semenanjung dan 400 berfungsi penuh. Tetapi dalam 400 lokap tu tidak ada CCTV ke, tak tahu, kita tak faham. Kita bukan polis atau kita bukan pergi buat analisis. Yang harus buat ialah Suhakam. Tapi mereka mendapat berjuta, saya percaya, untuk tahunan allowance. Tapi apakah tugas mereka? Hal-hal seperti ini berlaku dalam negara kita, berleluasa. Tetapi Suhakam, peranan mereka, kita tak faham. Selalu tunggu untuk aduan. Kita bagi aduan, balas balik pun tak ada, maklum balik pun tak ada. Mereka, saya percaya, saya mohon jasa baik, patik mohon kepada Duli Yang Maha Mulia supaya timbang mengenai kedudukan Suhakam. Sekian, terima kasih. Dato', macam sebelumnya kes Ganapati dan sekarang juga balik kan. Ya. So, walaupun macam kes Ganapati ada banyak pihak yang mendesak untuk siasat, tapi masalah nampak kan tiada sebarang tindakan. So mungkin adakah kemungkinan kes Babalan juga tiada sebarang tindakan walaupun ditekan oleh pelbagai pihak? Okey, saya harap pengalaman saya sejak 1998, biasa apa yang kita buat, kita daripada NGO, kita bukan badan politik, kita untuk rakyat Malaysia lah kita berjuang. Kalau kita mohon jasa baik budi bicara kepada kerajaan, khususnya kepada Perdana Menteri, dia mungkin kebesaran dia akan menyaran pihak AG untuk membuat satu inquest. Kita mau inquest dijalankan. Bila inquest dia jalankan, maka family dan rakyat Malaysia umumnya akan tahu apakah sebenarnya berlaku. Dalam inquest tu kita akan menyoal mana CCTV, seperti mana keluarga tanya, mana perginya CCTV, apakah kedudukan, adakah beliau diugut dan beliau takut sesak nafas dia mati, walau tak pukul pun punca dia. Kalau saya ugut, dia kata 506, 507, maka saya akan dibawa ke muka keadilan, dijamin. Okey, saya boleh keluar jamin, tapi kes jalan. Dalam kes ni, yang harap pagar, pagar makan padi. So kita mahu tahu yang mati itu bukan di luar, dia mati di perkarangan dalam IPD Gombak. Maka penjelasan yang betul kita mahu. Biarlah dia disakit jantung ke dia mati, puncanya kenapa orang yang sehat tiba-tiba sakit jantung? Sebab family tidak ada bersama, dia dibawa dalam kereta private, dibawa ke polis. Ini semua kesalahan polis. Lagi satu, dia meninggal dunia 12.30. Family pukul 3 dia telefon, dia kata dia tenat, ada di hospital. Sampai ke besokan hari ini, sebelum buat report, mayat tak ditunjuk. Ini adalah satu kesalahan besar daripada segi undang-undang dan juga dari dasar peri kemanusiaan. Ini semua Ketua Polis Negara kami mohon, Ketua Polis Negeri dan juga OCPD IPD Gombak bertanggungjawab untuk memberi jawapan. Kerana mereka memegang amanah dan membuat akor janji. Maka ini adalah tanggungjawab mereka. Sekian. Ni gede. InsyaAllah berilah. Ni adik kepada ni, dia nak beritahu betul. Saya adik Syubalan. Saya nak tanya, abang saya kena tangkap wanted. Wanted tu apa kes? Rekod apa? Lagipun saya nak tanya, kalau seorang ada kes wanted, boleh tak kerja sebagai security di kilang? Abang saya kerja security di kilang. Masa tu je kena tangkap. Itu saya nak tanya. Itu soalan saja. Maklumkan kenapa abang ditangkap? Belum bagi tahu lagi. Belum bagi tahu lagi. Itu saya tanya. Itu kes apa
Dia cakap wanted kan. Tu wanted apa? Lagipun dia boleh kerja security di kilang. Itu saja tadi. Nak tanya. Bro, apa nama tu? Nama tu apa? Yuwaraj. Kami dari badan NGO dengan serta rakyat Malaysia Madani memohon jasa baik Perdana Menteri kita dengan segera ambil tindakan menyaran Badan Kehakiman dan juga Peguam Negara mengadakan dengan segera inquest dalam masa 2 minggu.